Selamat petang. Diharapkan kepada semua pelajar dan juga Dr. Tengku Syarul berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih kepada anda yang sudi hadir untuk ke sesi LSC 200 dan juga 201 untuk pangkalan data Scopus dan juga Web of Science. Okay, so saya akan tunjukkan slide. Cuma untuk mereka yang mungkin baru buka ke online ke, saya minta anda login kepada MyKM portal. Kemudian buka new tab, pergi ke online databases. Kemudian buka Scopus siap-siap. Satu lagi tab, buka Web of Science siap-siap. Okay, jadi bila saya tunjukkan slide nanti, kita boleh terus, ada sengahnya tu kita dah boleh terus hands on bersama-sama dah. Okay. Kalau ada nak tanya ke apa ke, boleh je lah tanya sepanjang kita punya sesi hands on ni. Okay, saya buat slide sebab kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Itu yang kita pun macam databases ni kadang-kadang dia ada juga dia punya time-time angin dia. Okay, so saya tunjukkan dulu kita punya yang pertama ni adalah LSC 200 untuk Scopus. So sebab tu masa semalam kita dah pergi pada information searching strategy di mana kita akan gunakan beberapa teknik boolean, apa lagi truncation, phrase searching tu dalam databases Scopus dan juga Web of Science. Okay. So untuk pertama sekali saya akan bagi penerangan. Okay, nampak tak slide? Slide nampak? Nampak Puan. Okay, so Puan. Okay, so slide dah nampak. Okay, so untuk Scopus ni kita kena explain dululah apa tu Scopus. Scopus ni sebab selalu orang salah faham, orang ingat Scopus ni databases yang macam boleh download PDF tu, maknanya yang ada full text lah. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok penerangan Scopus ataupun dia punya orang kata format dia, apa content dia dalam dia sebenarnya, dia adalah abstract dan juga citation databases. Bila kita mention abstract and citation databases, dalam tu hanya boleh kita dapatkan dia punya details, tajuk, dia punya topik dia, kemudian kita boleh tahu dia jurnal mana publish, kemudian di dalamnya ada abstract, mana kita boleh tengok summary lah. Okay, nanti kita akan tengok dan dia sebenarnya cover banyak bidang, sains, teknologi, perubatan, social science, arts dan juga humanities. Untuk makluman, langganan Scopus ni adalah di bawah Kementerian Pengajian Malaysia, KPM, jadi kita harap ramai orang gunakanlah akses kepada pangkalan data Scopus ni. Dan biasanya bila kita nak start mencari bahan ataupun kita nak tahu sejauh mana bahan tu kualiti ke tak berkualiti, kita akan minta macam saya mention semalam, refer kepada database macam Scopus, Web of Science, JCR, Journal Citation Report dan juga di dalam refer ni lah Simago dan sebagainya. So kena refer dekat databases ni dahulu. Okay, so kita tengok, okay, so dalam Scopus ni antara yang student ataupun sesiapa yang first time guna, anda kena familiar dengan ini. Ini antara tips yang kita selalu gunalah ataupun tab yang sering kita gunakan di dalam Scopus ni. Antaranya search. Kalau search tu kita faham, kita nak cari dokumen ke, kita nak cari nama author. Contoh macam Dr. Tengku Syarul selalu publish paper, kita boleh je type nama dia. Kemudian kita nak tengok affiliation. Affiliation ni based on kalau kita nak tengok berapakah penulisan penerbitan warga penyidik-penyidik ataupun pensyarah-pensyarah UiTM ni yang dah masuk di dalam Scopus, kita boleh masukkan. Kemudian di bahagian tab advance ni lah nanti yang kita akan guna combination yang and, or, not. Kita boleh combine macam-macam lagi dekat dalam tu. Okay. So dia bukan just type keyword je, sebenarnya search tak ada. Advance kita boleh buat macam-macam lagi. Nanti kita tengok sama-sama lah. Okay, sources ni kita nak cari sumber dia. Dia akan susun ikut alphabetical list lah. Okay, bahan tu conference paper ke apa ke kita boleh tengok. Analytic dia adalah function journal analyzer. Maknanya kita boleh analyze sesuatu penerbitan jurnal itu, kita boleh tengok dia punya performance dia macam mana. Okay, selalunya pensyarah dia akan tengok ni lah journal analyzer ni sebab sebelum dia nak submit, dia nak hantar paper dia tu publish pada jurnal tertentu, dia akan tengok jurnal ni performance dia bagus ke tak bagus, berapa ramai orang yang dah publish dalam jurnal tersebut. Okay, alerts ni anda digalakkan kalau lah kata student dia nak tengok dia punya history, dia nak tengok apa search dia yang pernah dia lakukan, okay, dan dia nak create alerts dan sebagainya.
bila anda dah buka daripada easy access ataupun daripada MyKM online database tadi, anda sebenarnya boleh sign in. Sign in tu personalization lah sebenarnya untuk anda dapat alerts, untuk anda dapat listing. So kita nak modify kita punya account pun boleh. So pada yang dah buka daripada MyKM, kalau lepas ni anda nak register personalization pun senang. Sebab kadang-kadang kita nak cari benda yang sama, kita boleh edit saja apa yang kita dah cari, previous, history semua boleh. Okay. So kita pun mula dengan basic search. Okay, basic search ni dulu pada mereka yang buka satu lagi Windows Scopus. Okay, saya nak anda klik dulu dekat bahagian dokumen. Okay, klik dulu dekat bahagian tab dokumen, kemudian kita masukkan keyword. Sebab tu tadi semalam saya tanya, apa awak punya keyword topik yang awak dah identify, okay? Dah check dengan thesaurus, dah check dengan medical subject heading dan sebagainya. Okay, so kita dah identify, kemudian di bahagian yang kotak yang di sebelah tu, kita memang biarkan dia default article, title, abstract dan juga keyword. Supaya dekat tajuk, kita nanti dia akan bagi tarik virus outbreak, kemudian mungkin juga di dalam abstract juga ada statement virus outbreak ini dinyatakan juga dekat nanti bila search result. Okay, ini masa saya buat hits 2 hari lepas dapat 1305. So kalau kita nak cuba, okay, jom kita cuba bersama-sama. Okay, kita gunakan yang sama ni, saya buka Web of Science ni kejap Okay, ada tak yang dah dapat? Okay, kita buka bersama-sama. Kita guna keyword yang sama. Sama tak? Kadang mungkin dia berbeza sedikit sebab saya punya lambat pula. Ada tak yang dah dapat hits search result? Okay, so ni bahagian dokumen. Kita boleh juga dekat sini, dia ada lagi untuk filtering, nak masukkan author ke dan sebagainya. Ni yang tadi saya mention tadi, nak masukkan affiliation, maknanya UiTM ke. Kalau awak ada nama nak check Dr. Teguh Syarul punya publication, dia punya paper semua ada dekat sini pun boleh. All field ni dia akan cari keseluruhan, tapi saya advise anda pilih article, title, abstract dan keyword, kemudian kita letak dekat sini lah. Okay, so di bahagian search kita cari sama juga, sama macam yang saya punya slide ni tadi. Okay, kita type virus outbreak. Okay, sama tak dapat? Kemudian kita tekan search. Lambat sikit lah petang-petang ni network. Okay, mungkin sama, mungkin dia banyak sikit ataupun result dia sama macam dalam slide. Okay, semua orang lambat juga network. Ramai orang yang access Scopus ni jam sikit. Okay. Ada tak yang dapat? Belum lagi. Lambat lah pula. Sekejap waiting pula. Sebab saya buat ni masa tu petang-petang sikit. Masa buat screenshot ni. So tak traffic, tak lambat sangat lah. Orang lain pun sama ke lambat? Ramai-ramai ni 30 lebih ni terus access, terus dia jadi lambat pula. Sebab tu saya dah prepare slide dulu. Sebab takut kalau lambat kita ni je. Rizwan tu dia tak dapat nak access Scopus. Kenapa tak dapat? Dia keluar error apa? Saya nak tahu. Dia keluar error apa? Network dia kot. Sebab orang lain boleh. Ataupun tak boleh masuk. MyKM boleh masuk. Saya punya jadi lambat lah waiting. Aduh, kenapa? Connection diffuse. Kalau keluar macam ni, maknanya kita kena cuba lagi sekali. Saya tutup jap. Okay, ataupun saya masuk guna direct, guna easy access punya page. Kita cuba satu cara lagi. Okay. Yang lain kalau rasa MyKM tu lambat sikit, cuba try guna easy access ni. Ini kita masuk S, alphabetical S, lepas tu kita masuk Scopus. Scopus ni ada berjuta dalam dia, tu yang kadang-kadang dia lambat sikit tu. Saya try masuk guna easy access. Yang ini, dia dah lambat lah, MyKM ni dia jadi lambat. Okay, yang lain ada tak? Ke sama juga macam saya, loading juga. Connection diffuse juga sama loading. Connection. Cuba try tukar, buka easy access,
Saya punya easy access pun gambar petak ni keluar. Sekejap. Orang lain boleh tak yang dekat office direct UiTM, doktor boleh? Try buka daripada easy access. Ramai sangat ke sebab sekarang ni kita tengah buat kelas. Bukan kita je, kampus-kampus lain dia jadi lambat pula. Sekejap tengah try. Ke network. Saya punya jadi lambat lah. Muka petak ni keluar. Bencinya dia kalau muka petak ni dah keluar, dia memang mengganggu. Sebab dia punya ramai sangat ke akses. Saya nak login pun slow. Kenapa kalau kita buat kelas malam pagi laju kan? Petang-petang dia memang lambat sikit. Kita pernah juga buat kelas petang selalu jam lah. Okay, so tak apa, kita tengok slide dululah sementara dia tengah muka petak tu keluar. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia akan dapat 1000 something lah, 1305 document results. So bila kita dapat result macam ni sebenarnya, kita dah applykan dah phrase searching punya teknik dan sebagainya yang kita belajar semalam. Kemudian bila anda klik, bila kita dapatlah contoh macam ni, saya kliklah dekat contohnya document title yang first ni ke numerical simulation ni, kalau saya nak, dia akan keluar page macam ni. Jadi yang ini kita bagi tahu juga kepada student bila dia view at publisher tu, okay, sebenarnya dia ada dia punya trik ni dekat sini. Sekiranya full text itu adalah di bawah databases yang UiTM subscribe, baru anda akan boleh download that particular article. Selalunya bila view at publisher ni, dia pergilah merawang ke database direct, macam contohnya yang kita tak langgan lah. Macam Hovid, LWW ke apa, yang itu memang tak ada dalam langganan UiTM. Itu yang kadang-kadang student hanya ataupun user boleh baca dia punya abstract sahaja. Tapi yang ini bila saya try, dia memang link ke pangkalan data Sign Direct. So Sign Direct tu memang package yang kita langgan, terus dapatlah, terus boleh terus download PDF. Okay, so dia punya trik dia dekat situ. Bila klik view at publisher tu, pastikan dulu dia database yang kita langgan ke tak langgan. Okay, so step yang kedua, di bahagian document search ni juga kita boleh combinekan keyword. Contoh macam tadi, kita cari virus infection pula, tukar, mula-mula tu virus outbreak, kita boleh combinekan dengan affiliation University Teknologi Mara. Okay, so tujuan dia sebenarnya saya nak tengok apa, ada tak berapa ramai researcher-researcher dalam UiTM ni yang membuat kajian tentang virus infection ni, dan dia akan crawl yang sama, dia akan pergi pada artikel title, dia akan tengok juga dekat abstract, dan dia akan juga keywords virus infection tu dia akan cari juga bersama-sama. Okay, jadi bila kita tengok, kita masukkan cara yang macam ni. Okay, next kita dapatlah. Ni tak dapat terlalu banyak sebab kita dah spesifikkan apa yang kita nak tadi. Cuma dapat 29 dokumen result sahaja. Dan kadang-kadang ada student dia terletak huruf kecil lah apa di bahagian affiliation tu, sebenarnya dia ada satu tulisan kecil warna biru untuk kita pilih daripada listing tu. Kalau kita takut tersilap tab ke. Okay. Cuma ada juga permintaan daripada pensyarah ni, dia nak tengok based on apa orang kata branch campus, dia nak tengok UiTM Cawangan Selangor ni berapa. Tak boleh lah sebab kita based on affiliation. So dia boleh tu boleh, cuma dia jalan dia panjang sikit. Kena download dulu daripada Universiti Teknologi Mara, kita kena buka satu-satu nama penulis ataupun penyelidik dalam Scopus ni. Lepas tu kita kena filterkan, banyak kerja sikit lah. Tetapi memang kalau kita cari by affiliation, dia akan kumpulkan ke semua sekali. Tidaklah, tak kira lah dia tu daripada UiTM Sabah ke UiTM Sarawak ke, dia akan duduk dalam satu affiliation ataupun dalam group yang sama. Okay. Ada tak yang boleh buka? Saya pun tak boleh buka ni. Orang lain macam mana? Sama tak? Tak boleh. Tak boleh. Saya dah boleh. Kejap saya try buka Scopus. Doktor pun tak boleh. Dah keluar buka petak dah ni. Kejap. Hantar gambar sekejap. Technical, korang buat apa ni? Sekejap Sarawak boleh tak? Cuba try jap. Ada tak staff Sarawak kat sini? Saya tanya jap dalam grup. Ni diorang buat apa-apa ni? Puan Nur Fatihah pun tak boleh. Tadi boleh masa pukul 2 saya try. Dia tulis share reviews. Samalah ni.
Semua orang tengah mengakses benda yang sama. Saya dah hantar kat technical, tunggu jap diorang reply. Kita tengok slide dulu lah ya. Nanti sekarang slide ni saya bagi kat Dr. Tengku Syarul, mungkin diorang boleh buat sendiri nanti tengok hits dia. Okay, yang penting student tahu macam yang kita pergi kelas malam ni, sebelum ni dia tahu dah topik keyword apa yang dia nak guna, so dia boleh gunakan saja. Nak cari document search ke, nak cari nanti yang advance tu pun boleh. Okay, so daripada bila kita dapat hits yang terlalu banyak ni, step seterusnya adalah kita akan minta juga anda semua untuk sorting. So sorting ni sebenarnya kita terpulang lah. Anda nak by, selalu orang akan pergi by cited by highest. Cited by highest ni maknanya kita nak tengok berapa ramai sangat orang yang cite paper ataupun sesuatu kajian tu. Okay, jadi kita boleh juga cited by highest, cited by lowest. Dia ada banyak filtering lah untuk kita sorting. Sorting sebelah kanan, sebelah kiri ingat saya mention pasal refine. Contohnya awak hanya nak tengok tahun ke, ikut dia punya jenis bahan tu adalah peer reviewed ke. So kita boleh juga pilih ikut function refine ni. Okay, so ini untuk kita sorting dalam Scopus. Okay, next adalah ada satu button dekat tengah-tengah Scopus tu untuk analyze search result. Daripada yang kita dapat banyak-banyak tadi, okay, kita boleh analyze. Tujuan kita analyze ni sebenarnya dia akan bawa kita kepada satu lagi page, iaitu dia akan keluar macam ni, grafik-grafik, siap dengan graf, siap dengan color-color ni. Sebenarnya dia dah pecahkan, dia dah mapping kan cantik-cantik lah. Maknanya kita tahu, okay, dalam UiTM ni siapa author yang paling ranking, siapa yang paling banyak buat kajian yang tadi, virus tadi tu, okay, virus infection tadi. Kemudian kita boleh juga tengok, bukan UiTM punya saja, kita boleh tengok Universiti Malaya, ada tak yang buat kajian tentang virus outbreak ataupun virus infection tadi tu. Tengok berapa pula dia punya penyelidik dia. Kita boleh nampak ni, University. So dia akan bagi yang paling banyak dan susun cantik-cantik lah. Documents by country pun ada. Malaysia nampak kat sini, India dah jatuh nombor 3, Malaysia still leading. Dan kita juga boleh nampak dekat sini document by type. Nampak dekat sini books ke, e-books ke, dan yang paling penting ikut subject area. Subject area ni dipecahkan lah, pharmacology, mungkin ada relate sikit dengan medik, health sciences, so dia akan pecahkan. So kita boleh juga susun ikut tahun, nak pecahkan details author sahaja pun boleh. Okay. So itu untuk analyze search result. Okay. Seterusnya, okay, ada juga dalam Scopus ni bila anda pergi pada tajuk jurnal, maknanya ini adalah jurnal, nama jurnal tu Nanomaterials. Okay, publisher dia ni siapa, EISSN number dia semua ada. Okay, yang ini lebih kepada ini Scopus punya cara lah untuk dia ada macam dia punya kiraan ataupun kita macam grade budak sekolah. Okay, kalau site score ni dia ada penerangan dia sebenarnya. Kalau awak letak mouse dekat I tu dia ada bagi penerangan. Measure average citation received per document published in the serial. Maknanya dia ada dia punya kiraan dia. Saya pun kadang tak berapa faham sangat dia punya kiraan dia site score ni. Simago General Rank ni dia lebih kepada ranking. Okay, ikut bidang perkara. Kalau SNP ni pula apa sahaja yang decide, dia akan tarik juga daripada pelbagai sources lah. Mungkin kadang-kadang jurnal ni dia ada promote dekat social media ke apa pun dia boleh tarik juga. So dia berbeza ya. Kalau Web of Science ni dia lebih kepada Web of Science dia lebih kepada nak tengok impact factor. So kita kena beralih kepada Web of Science. Kalau untuk Scopus inilah cara dia nak menentukan orang kata performance sesuatu penerbitan tu, dia guna 3 jenis ni, site score, SJR dan juga SNP. Ni adalah kalau kita scroll ke bawah, kalau kita boleh tengok real life, kita boleh pilih lagi 2009 berapa performance dia, 2018 kita tengok pula performance dia. Sebab tu kalau diorang nak publish paper ni, kalau dia nampak lebih daripada 4 ni, maknanya jurnal ni adalah jurnal yang established lah. Maknanya jurnal yang kita tahu performance dia bagus. Okay, kiraan dia adalah ni, berapa citation bagi dengan berapa jumlah sesuatu jurnal tu diterbitkan pada tahun itu. Dia macam complicated sikit lah bila nak explain. Sudah ada kiraan-kiraan dia, dapatlah 5.0 untuk tahun site score tracker 2020. Okay, student tak payah tahu pun tak apa, tapi ni lebih kepada bila orang nak publish paper lah. Okay, so next dekat dalam kita dah pergi pada advanced search. Ini ada link dia, kalau tengok link yang Elsevier letak ni dia lagi details lah. Okay,
Cuma yang saya biasa guna adalah kita guna boolean operators ni. ON, ingat tak semalam kita belajar ON ataupun kita nak guna not. Okay. Yang proximity ni saya cuba juga tapi saya tak berapa dapat sikit. Proximity ni dia lebih kepada kalau kita ada term, keyword yang dia lebih kurang sama. Contoh macam kita nak cari children, lepas tu kita nak fokuskan pada infant, mana baby, kanak-kanak baby. So dia akan cari dekat-dekat. Macam tu. Tapi saya try buat, ada jadi, ada yang tak jadi. So kalau tak berasa guna, just guna yang boolean ni pun dah cukup dah. Okay. Korang tak balas lah kejap saya tanya jap. Suruh refresh. Okay. Puan Nur Fatihah, mari kita refresh bersama-sama. Orang lain boleh tak? Try refresh juga. Saya buka kat sini, boleh tak? Okay, jap. Jangan dia petak lagi sudah. Orang teknikal suruh refresh, berapa kali refresh dah ni? Sama je, berpusing je. Puan Nur cakap dengan Cik Izwan ni, bahagian teknikal. Kita berpusing juga ni. Puan Nur dekat office kan? Sama lah. Patut network office lagi kuat daripada saya punya rumah ni. Tak boleh. Orang lain sama tak? Loading. Sarawak pun tak boleh kan? Cik Dayang? Sarawak pun tak boleh. Bagi tahu orang. Apa yang diorang buat? Sama lah. Saya pun tak boleh buka dah ni. Okay. Kita try. Okay, macam ada harapan. Macam ada harapan. Kan dapat page depan je. Lepas tu page belakang tak dapat dah. Pusing ni. Orang lain daripada MyKM ke awak type direct ni? Easy access ni. Dua-dua tak boleh juga. Dua-dua kan? Maknanya bukan kita saja nampak ni. Macam harapan, tiga harapan je. Sebab bila dia berpusing ni je. Alah, diorang ni pun lah. Sama. Puan Oli berada di kompleks dalam banner pun sama. Tak boleh kan? Dah peras lah diorang ni. Orang semangat nampak ni. Tak boleh ni. Dia bukan network kita saja database ni. Ramai sangat ke buat kelas Scopus petang ni? Rasanya tak, orang lain tak percaya diorang ni. Kan dah terus, the page is not working. Okay, pakai slide balik. Okay, perasa juga kalau tak dapat tengok live ni. Okay, kita tengok pula advance. Kalau advance search ni, nampak kat sini dia macam programming punya code sikit. Jadi sebenarnya di sebelah kanan dekat advance search ni, dia dah ada operators tau. Dan dia ada coding-coding yang anda boleh letakkan. Tapi berbalik-balik kita tahu apa yang kita nak cari. Contohnya kalau tengok sekali imbas ni sebenarnya, saya nak cari tentang apa? Saya nak cari tentang virus outbreak. Kemudian, so saya nak dia crawl kepada title, maknanya kat tajuk bahan tu, dekat abstract dan juga saya bagi tahu dalam keyword. Biasanya kan dekat abstract kan ada keyword-keyword. So saya minta dia cari tentang virus outbreak, kemudian saya gunakan operator apa? And saya nak cari ada tak kajian virus outbreak ni combine dengan blood, maknanya darah lah. Ada tak biasanya virus-virus ni kan ada kaitan dengan darah. Kemudian saya nak juga, saya gunakan pula, semalam ingat tak kita punya boolean operators kita iaitu OR. Saya gunakan pula OR iaitu saya type pula COVID. Kemudian, ni saya sendiri tambah, saya gunakan pula not. Maknanya saya nak minta dia buang segala apa, nampak kat sini saya type infect. Sebenarnya ingat tak kita belajar satu tu. Maknanya infect ni bila letak je tanda asterisk, dia akan cari apa? Infection, infectious, apa sajalah yang kita malas nak type panjang tu kan. Jadi dia akan buang segala apa yang tidak ada kaitan tu. Jadi bila kita tengok dia punya search result dia dapat apa,
So awak kena identify macam ni lah. Bila awak nak guna yang advanced search tu, jangan laju-laju, kena bertenang. Contohnya awak nak guna apa? And ke? Or ke? Nak guna and not ke? Dia akan cari dua-dua sekali. And pun ya, not pun ya juga. Dan kita boleh guna tambah-tambah dekat field codes yang bawah ni pun boleh. So kita tengok dia punya search result. Dapat berapa? Lama tak tengok, tak boleh masuk. Sebenarnya saya nak tunjuk, nak ada macam quiz juga ni, berapa dapat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya buka lah dia punya ni total kita dapat adalah 161 document results. Jadi kat sini kita nampak bila kita gunakan advanced search tu, dia adalah lebih spesifik. Dia akan membantu kita mengurangkan dapat terlalu banyak hits. Apa lagi? Dan dia tak buang masa kita lah sebenarnya. Itu yang kita pergi kelas malam tu, information searching, dan hari ni kita gunakan dekat dalam Web of Science. Okay? Puan Diana ada soalan nak tanya. Yang untuk yang tadi kalau kita tengok page yang sebelum ni balik boleh tak? Okay, boleh. Okay, yang ni untuk yang ada perkataan title apps key tu, dia hanya digunakan, command ni hanya digunakan untuk advanced sahaja ya? Sebenarnya masa dekat page atas ni, mana kat atas ni, sebenarnya dia dah ada dah, doktor. Bila kita buat search result sebenarnya, nampak ni? Ni artikel title abstract keyword ni. Tapi perasan, bila saya buat search result, nampak dekat atas ni coding tu dah wujud dah, title apps key. Dan sebenarnya saya dah tambah dah dekat coding tadi, advanced search, and kemudian saya tambahkan lagi affiliation Universiti Teknologi Mara. Ni kalau orang dah expert, dia tak guna dah yang document search yang depan ni. Dia straight pergi pada yang advanced tadi tu. Sebab dia dah pandai play around dengan yang operators dengan field code ni. Lepas tu saya nak tanya satu lagi, yang asterisk tu dia kena letak di dua-dua depan dan belakang perkataan ataupun belakang sahaja? Macam mana? Saya tak faham sangat penggunaan asterisk ni. Belakang boleh. Sebenarnya kita belajar semalam letak belakang kan. Contohnya macam teknolog, kita letak asterisk belakang. Tapi ni saya test dia letak dua-dua, dia cari juga. Okay. Sebab kadang-kadang kita letak satu, nanti takut dia ada keluar error tau. Dia bila kita macam salah guna dalam yang coding ni, dekat advanced search, nanti sebelum kita dah tekan search, dia akan keluar error merah tau. Maknanya ada something yang kita guna dekat sini, kita type, tak kena dia punya pencarian dia. Ada silap dekat string-string, kadang kurungan tu tak kena, terbuang, terdelete, terletak double kurungan, pun boleh jadi sebab. Sebab tu sebelum kita nak run search tu, kita check lagi sekali. Tapi tak ada masalah pun kalau kita tersilap letak. Bila kita tekan search tu, dia akan terus keluar ada something wrong dekat certain coding ni. Dia ada limit tak nak letak apa tu coding tu? Tak ada. Saya tengok ada contoh-contoh dia memang ada setengah tu sampai beberapa baris dia letak, sebab memang dia malas nak type banyak-banyak kali. Dia dah tahu apa dia nak cari. Contoh macam ni lah, nampak? Dia combinekan cognitive architecture, lepas tu dia letak nama author, lepas tu dia letak pula ni, nampak ni, dia combinekan truncation dan juga wildcard. Dia letak asterisk, lepas tu dia letak pula tanda soal. Sebab woman boleh jadi WOMAN, WOMEN. Lepas tu dia fokuskan pula publication tahun. Dia nak 1993 saja. Dia tambah pula lagi source title. Kalau tengok kat sini page pula. Spesifik lah orang ni. Contoh yang ada dekat dalam Scopus ni, dia spesifikkan page pula. Nak tambah-tambah tu tekan mana Ni. Yang tambah ni. Lepas tu kita boleh klik. Kita boleh klik tepi ni je. Kita pilih, lepas tu kita tekan plus. Tekan plus. Kalau silap kita just delete, tambah lagi sekali yang baru. Okay. So next, ini tadi kita dapat 161. Okay, so sebenarnya kalau dekat dalam Google Scholar saya guna juga teknik yang sama ni. Tapi kalau tengok tadi kita cuma dapat 161. Kalau dekat Google Scholar kan, saya kata Google Scholar ni baik hati. Kita guna lebih kurang combination yang lebih kurang sama lah. Virus outbreak, letak tanda phrase searching tu, and blood or COVID letak balik, paste. So Google Scholar dapat 1270. So kalau saya pergi yang kat sini 161 je. Yang ini nanti dia jadi banyak lah nak filter, nak tengok ada PDF ke tak ada PDF, boleh download ke tak boleh download. So dia akan lambat sikit kat sini lah. Filtering 1270 dia banyak. Okay.
Orang tak Puan jawab. Puan Ya. Diana nak tanya, Mm-mm. memandangkan Google Scholar ni terlalu bermurah hati kan, selalunya dia akan keluarkan banyak sangat artikel. Mm-mm. Adakah pada pandangan Puan Diana, adakah Google Scholar ni satu online databases yang highly recommended untuk kita nak cari data yang betul-betul kita nak? Dia tak boleh cakap tidak sebab dalam Systematic Literature Review, Google Scholar juga diperakui. Dia ada satu kajian hari tu saya pergi bengkel. Ada satu kajian, credibility Google Scholar ni juga diperlukan pada mereka yang buat Systematic Literature Review. Sebab Google Scholar ni dia boleh tarik juga ranking universiti macam kita UiTM IR kita. Dia dihitskan juga dalam Google Scholar. So walaupun ada fahaman Dr. Herol yang bagi talk bengkel SLR hari tu, dia cakap dia ada dua fahaman tau. Diorang ni kadang-kadang dia kata dia punya statement ada yang buat ajaran sesat, ada yang bagi statement-statement yang tak ada kaitan. So dia cakap credibility Google Scholar bila buat systematic literature review adalah tidak boleh kita nafikan juga. Sebab kita perlukan juga. Sebab first asal masa kita buat step sistem SLR ni kan kita kena dapat banyak. Kita kena dapat banyak bahan. Jadi walaupun dekat Web of Science ni cuma dapat 161, tapi at the first stage kita nak buat screening, scanning dan sebagainya tu, kita perlu juga tarik banyak 1270 tu baru kita boleh lepas tu eliminate, exclude. Okay, faham. Okay. Sama yang orang lain tak boleh lagi. Apa benda yang berlaku ni? Muka petak ni keluar lagi lah. Tak adalah kita tengok slide je. Tak apa ke doktor, diorang tengok slide je, kesian diorang ni. Tak boleh lah, saya tak pun tak apa, boleh. nak buat macam mana, tak ada rezeki. So diorang kena praktis lah nanti. Diorang kena praktis. Sebab saya pun tengok pelik juga. Apa tak boleh daripada MyKM. Tak boleh. Yang ini pun tak boleh. Jadi macam ada satu hari kelas tu, kita buat online database, petang memang dia jadi macam ni lah, memang tak boleh. Petang tidak recommend sangat kot. Line busy semua orang. Tak boleh. Review lagi. Okay, kita tengok slide je dulu. Tak selesai ni pun saya buat sesimple jugalah sebab tak nak bagi nanti student pening juga. Okay, so kita tengok pula dalam advanced search tadi yang saya mention field code. Okay, field code ni kalau tengok saya buat doktor punya ni lah testimoni sebab saya masukkan nama Dr. Tengku Syarul dalam ni, kemudian saya fokuskan pada subject area. Subject area ni sebenarnya dia dah ada tau dalam tu, medik, health sciences, farmakologi apa semua dia dah ada bidang dia. So sebenarnya student boleh pilih sahaja, dan kalau bila saya buat dia punya search dia menggunakan field code ni sebenarnya ada banyak lagi ni, funding lah apa semua, keyword pun ada lagi, publication title semua ada. Tapi yang ni saya buat simple saja, saya dapatlah 24 dokumen yang ditulis oleh Dr. Tengku Syarul. Sebenarnya banyak lagi, ni sebab saya spesifikkan subjek, saya spesifikkan bidang-bidang lain, biologi apa semua ni. So dapatlah 24 dokumen. So nampak kat sini dia punya coding dia. Okay. Okay, so Scopus Field Code ni sebenarnya, okay, lagi satu yang tadilah Dr. Tengku Syarul tanya, title AppSki ni apa? Dia cari dekat title, kemudian bila kita tengok abstract, kan saya mention semalam kita guna konsep screening. Kita screen dulu di bahagian abstract. Sebenarnya kita dah minta dah dekat dalam pencarian kita guna advance tadi, saya nak juga perkataan virus outbreak ni disebut juga, ataupun bila kalau kita tengok dalam Scopus ni dia dah kuningkan dah keywords ni. Okay, so dalam title ada, dalam abstract pun dia akan sama-sama cari juga. Okay, so ni yang kita gunakan teknik screening tadi. Bila kita baca kita dah tahu dah sama ada artikel ni okey ke tak okey ke bahan ni. Okay. Okay, Scopus Field Code ni lagi, okay, dia yang example ada kat sini adalah beza kalau kita tak gunakan field code ni, awak main type sajalah. Selalunya masa kat depan-depan dekat document search tadi tu, saya type keyword, virus dan juga outbreak. Nampak kalau kita guna field code tadi kita lebih narrow dan spesifik search resultnya. Tapi kalau kita main dengan tak letak, perasan yang kita belajar semalam, phrase searching semua, nampak dapat berapa? 206,434. Ini dia cari semua. Ni terlalu memurah hati lah. Dia akan cari dekat semua tempat. Jadi loading tu dia akan jadi, search result tu akan jadi lambat sikit lah. Bila terlalu banyak dokumen result, sebab dia bergantung juga pada network, bergantung juga pada jumlah hits dokumen result dapat dalam Scopus tu. So yang ini saya type je virus and outbreak, nampak.
206, 434. Nak filter lagi, bolehlah filter, kita guna refine apa semua tu, tapi dia akan jadi lambat jugalah sebab sudah menghabiskan masa untuk buat editing, filtering dan sebagainya. Okay, sebab tu penting kita dah tahu dah topik kita apa, keyword kita apa, kita nak fokus apa, nak minta dia cari kat title, abstract dan juga keyword ke, kita dah spesifikkan supaya kita tak dapat terlalu banyak lah. Okay. So kemudian sebenarnya dalam Scopus ni macam tadi saya kan guna keyword yang sama ni, title, apps key, virus outbreak, kemudian saya minta ini dia fokuskan sebenarnya macam Dr. Teguh Syarul katalah sebenarnya awak nak tengok pula dalam search result tadi ada tak yang menggunakan cara sistematik. Maknanya awak nak tengoklah dalam hits yang kita dapat banyak-banyak tadi, katalah 203 tadi pun, contohnya macam ni 206, awak boleh letakkan keyword search within results. Daripada banyak-banyak ni, kita katalah nak type saja kat sini systematic ke, boleh. Dia akan carikan contoh yang ada dekat sini, daripada 10 ni, saya spesifik nak type systematic je, tinggal 2 dokumen saja, nampak? So dia punya coding ni dah berubah. Kalau kat sini sampai inflex saja, tiba-tiba dia ada lagi combination systematic. So dia akan lebih details lah 2. Okay. So maknanya kalau awak dapat terlalu banyak pun jangan risau. Awak boleh search within results dalam dokumen search dekat Scopus ni. Okay, so kita move lah. Ini soalan yang kerap ditanya juga oleh pensyarah, ditanya pasal Cyvel sebab dia nampak dekat dalam Scopus ni. Sebenarnya Cyvel ni adalah langganan di bawah Pusat Citasi Malaysia ataupun Malaysia Citation Center. Kalau nak guna kena pergi kat sana. Dia tak ada buka open macam yang Cochrane semalam tu. Okay, ni kalau kita nak buat biasanya kita nak tengok performance dengan lebih details bagi UiTM ke, kita nak tengok penyelidik UiTM ni dia lebih detail sebab dia ada bentuk-bentuk grafik dia yang tak ada dekat dalam Scopus tu. Scopus bagi yang basic saja, tapi Cyvel ni dia lebih kalau saya tengok tu terlalu banyak complicated lah, kita boleh main-main play around, dia ada pusing 3D image lah, macam-macam lah kalau kita nak tengok. Boleh download ikut kita punya filtering, ni biasanya RMC dia akan pergi tengok lah guna, tapi tak boleh akses daripada luar, kena pergi dekat Pusat Citasi Malaysia. Okay. So setakat ni okey tak? Walaupun tengok slide je, saya pun tak boleh buka geramnya lah. Tak boleh. Kalau direct type tak boleh, nanti direct type dia akan keluar yang password tu, login. Korang jawab apa yang dalam technical ni? Tak jawab apa-apa pun. Sama, Puan Noh pun sama keluar muka petak. Yang lain pun sama kita senasib yang petang ni, tak boleh. Tak boleh jugalah. Sedih, tak boleh. Student lain ada tak yang berjaya? Tak ada. Tak ada, sama juga. Tak boleh lah. Diorang maklumkan technical baru reply. Penggunaan high peak. So high peak nak suruh kita buat apa? Nampak? Tak boleh, diorang memang bagi tahu high peak. Tengah ni lah, semua tengah traffic tengah tinggi. So kita pergi pada Web of Science. Okay, Web of Science ni sedikit berbeza lah. Kalau kita tengok tadi Scopus, yang ini adalah Web of Science. Web of Science ni kalau perasan UiTM kita subscribe dan kita dapat datang bersama-sama sekali EndNote X9 punya license. Sebab dia company publish, company yang sama yang manage. Jadi sebab tu kita ada pangkalan data EndNote, untuk reference tu kita ada EndNotes yang license. So kalau mereka yang bidang medik ni apa ke, kebanyakan orang prefer guna EndNote X9 tu lah. So boleh minta dengan pustakawan untuk manage anda punya references. Okay. So kita tengok pula dia punya strong point dalam Web of Science ni. Okay, UiTM kita subscribe.
Kalau tengok dia cover juga dalam tu conference. Sebab tu ada juga pensyarah yang kadang-kadang dia nak present conference mana-mana, dia akan minta pustakawan check. Conference ni trusted tak? Okay tak kalau saya ni? Saya dapat email invitation. So kita boleh check juga sebab conference juga termasuk di dalam Web of Science. Kemudian dia memang ada data publication daripada tahun 1900 ni, lama jugalah. Dan kalau kita tengok kat sini UiTM punya subscription cover yang ini. So ni dia punya singkatan-singkatan. Kita ada Conference Proceeding Citation Index Science. Sebab conference ni ada juga conference yang berindeks. Lepas tu ada juga bidang Social Science Humanities. Ni dia punya short name dia lah. CPCISSH ni. Kemudian ada tahun coverage. Dan di dalam ni kita boleh tengok H-index dan juga nak tengok time cited lah, berapa ramai sesuatu orang merefer ataupun merujuk pada sesuatu. Maknanya kalau kita tulis, kita kan according to, referring to, maknanya berapa banyak orang merujuk kepada kajian-kajian yang dilakukan dalam satu publication tu. Okay. So dekat dalam ni dia juga datang bersama-sama. Kalau kita tengok Web of Science punya tab ni, di sebelahnya ada Journal Citation Report. Okay. So Journal Citation Report ni kat dalam tu apa yang kita boleh tengok? Kita boleh tengok impact factor dan juga kita boleh tahu. Kalau contohnya Journal Business and Information System Engineering ni, kita boleh tahu. Kita boleh nampak kekerapan dia berapa tahun. Setahun tu berapa kali dia publish. Kemudian kita juga boleh tengok di dalam ni dia duduk dalam Q berapa. Contohnya Business Information System Engineering, kalau awak scroll ke bawah sikit kita boleh tahu dia duduk Q1 ke, Q2 ke, Q3 ke, Q4. Dan biasanya kalau macam UKM ni untuk diorang naik pangkat ke, jawatan ke, dia mesti duduk dalam Q1 sampai Q3. Kalau siapa dapat Q1 dia ada bagi special duit. Kalau tak silap saya 10,000 kot. 10,000 ke 1,000 saya ingat. Untuk digunakan dalam next dia punya grant penyelidikan. Jadi memang sebab UKM ni dia research university, jadi itu adalah cara dia untuk menggalakkan pensyarah dia, penyelidik dia untuk kerap melakukan penyelidikan ataupun hasilkan paper lah. Okay, so kita boleh nampak lah performance jurnal-jurnal ni. Contoh Business Information System Engineering, jurnal mana-mana yang bidang farmakologi ke apa, kita boleh tengok dia punya performance dia. Okay, so seterusnya dalam Web of Science ni, dia lebih kurang macam Scopus. Dia ada, cuma dia ada berbeza sikit lah dia punya layout dia. So dia ada juga basic search, kalau tadi adalah document search. So basic search ni, kalau saya first nak cari berapakah penyelidik-penyelidik UiTM ni dah hasilkan paper ke, diorang punya hasil penulisan yang masuk di indeks di dalam Web of Science ni. Okay, so dekat sini kalau kita tak berapa sure kita takut type salah nama ke, marah, ARA huruf kecil ke, ataupun ada yang pakai short name UiTM ke apa, kita boleh pilih daripada bawah ni, select available organization from the index. Dia ada satu kotak nanti, anda type je nama MARA, nanti kita nampak dalam tu. Kita boleh pilih lah Universiti Teknologi MARA, dan saya pilih dekat sini adalah Organization Enhanced. Saya pun tak tahu kenapa dia berbeza Organization Enhanced ni. Kalau Organization Enhanced, kita dapat search result 17,262. Okay, maknanya itu based on nama organisasi. Kita lah yang tadi Universiti Teknologi MARA tadi. Okay, kalau tengok dekat atas ni. Nampak Universiti Teknologi MARA huruf kecil O, ataupun yang ini U huruf besar, T huruf besar, MARA, MARA huruf besar, ataupun O Universiti Teknologi MARA. Saya memang letak semua sekali based on listing yang dah ada dekat dalam Web of Science ni. Tapi saya cuba pula lagi satu based on address. Saya ubah pula sebab kita kena buat dua-dua cara lah. Satu tu based on organisation, satu tu based on address. Okay, so kalau address, saya pun tak tahu kenapa dalam Web of Science ni, dia recognize as Unif Teknol MARA. Dia nama pendek. Mungkin alamat kita ke memang pakai yang itu ke. So dekat sini sebenarnya ada juga. Dia ada shortcut view abbreviations list ni. Kita boleh juga pilih. Kalau tadi kita dapat 17,262 bila organization enhanced. Dalam address kita dapat banyak sikit. 18,937.
Okay, sebab tu pada mereka yang nak publish paper ke apa, dia kena betul-betul letak affiliation tu ikut. Kalau macam ada setengah publisher tu dia minta nama penuh, letaklah nama penuh. Kadang-kadang dia ada juga letak beberapa nama kat situ supaya senang nanti bila masuk dalam Web of Science atau Scopus. Dan kalau kita rasa salah ke apa, kita sebenarnya boleh minta Web of Science ataupun Scopus ni mergekan nama-nama yang tersilap ke apa, kita boleh minta request. Okay. Tapi dia mesti author tersebut lah. Okay, mesti ada authorization dia sendiri yang minta lah tersilap. Nama tertype, Mara ni ada UITM ke huruf kecil ke apa, kalau ada berlaku silap kita boleh minta dia betulkan. Okay, sebab dia memberi kesan jugalah. Okay. So ini beza basic search untuk address dan juga organization enhance. Okay, yang ini pula kita guna masih lagi basic search, tetapi yang ini saya combinekan topik dan juga address. Contohnya macam tadi lah, kita dah guna quotation tadi, virus infection. Kemudian di bahagian address ni saya pilih daripada dia punya listing tadi tu. Okay, so kita dapat berapa? So kat sini dapat 46 publication. Okay, bermakna daripada 46 ni lah diorang ni ada buat tentang virus infection. Kalau kita tengok kat sini ada pasal H1N1, ada pasal apa lagi? COVID-19 pun ada, kemudian ada lagi lah, banyak-banyak lagi. Dan di dalam ini kita boleh klik ada satu function iaitu yang dipanggil create citation report. Okay, kalau macam tadi kita analyze dalam Scopus, yang ini kita gunakan dulu create citation report. So bila saya klik create citation report, dia keluar macam ni. Kalau tadi dalam Scopus dia ada graf-graf semua, yang ini pun masih juga ada graf-graf. So bila kita scroll ke bawah lagi, sebenarnya nampak ni, dia dah tarik daripada tahun 1970 punya publication sehingga advance 2021. Macam saya mention lah, okay, kadang-kadang kan ada publication ni walaupun secara officialnya next year dia publish, tapi online ni kita dah boleh tengok dia punya abstract apa semua. Editor dah semak semua, tak ada masalah. So kita tengok dekat sini, daripada 46 tu kita nampak H-index dia adalah 13. Okay, dan kita boleh nampak pula kat sini sums of time cited. Maknanya kalau kita letak cursor dekat I ni, dia ada bagi details dia. Berapa pula citation without self citation, maknanya orang yang tulis paper ni dia tak cite paper dia sendiri. Maknanya dia adalah orang lain yang cite paper dia. Kalau ikutkan ada 489. Total citing articles ni pula berapa yang orang cite atas cite. So dia dah bagi graf dekat sini dah 468. Selalunya student dia akan susun report dia tu adalah dia nak tengok kita boleh susun juga dekat sini time cited tu pada yang banyak orang cite kepada yang kurang orang cited. Sebenarnya kat sini dia ada button dia, nampak? Time cited, kita boleh tengoklah. Maknanya kalau nak selamatkan diri, selalunya kita tahulah ramai orang cited paper tersebut, kajian tersebut, bermakna mesti ada findings dia ataupun dia punya kajian dia tu yang sangat berimpact. Maknanya kita tahu kualiti dia bagus apa semua. Kalau kadang ada sampai ratus, ada yang sampai ribu terpulang lah. So kalau kadang-kadang kosong tu sebab tak ada orang cited paper dia. Mungkin paper dia bagus tapi dia baru lagi ke, paper tu baru masuk dekat dalam Web of Science ke, boleh jadi juga. Okay. Kemudian ni sama macam dalam Scopus tadi. Cumanya yang bagusnya Web of Science ni dia dah letak dah lambang kunci terbuka free full text from publisher. Bermakna itu adalah bahan-bahan yang kita kategorikan sebagai free, open access dan boleh di-download tanpa masukkan ID password, tanpa minta purchase, tanpa minta bayar ke apa. Kalau awak klik full text from publisher ni pula, sama konsep macam Scopus. Kalau ini dia pergi kepada database Science Direct yang memang kita langgan, dapatlah. Kalau dia pergi kepada database yang memang kita tak langgan, awak boleh baca abstract ataupun dia akan keluarlah nanti login lah, sign in lah, purchase lah. Okay? Baik, so sama konsep kalau nak dapat PDF dia. Okay, next adalah kita nak analyze results. Kalau tadi kita create citation report, so bila kita buka pula kita pilih option analyze result ni pula, dia ada color-color. Macam color apa? Yang dulu belajar sains kan ada nak buat dalam makmal tu. Apa nama dia tu jadual berkala. Jadual berkala tu. Dia lebih kurang macam ni lah. Dekat sini pun kita boleh filterkan sekali lagi.
dari segi author ke, jenis bahan ke. Okay, kita boleh juga filter kat sini dan kita boleh nampak kat sini. Infectious disease ada sebanyak 41, microbiology ada 20, kalau bidang farmakologi, farmasi ada 18. So dia lebih details lah dan kita boleh download. Sebenarnya kalau awak download je, apa yang jadi, download ni dia download yang color-color ni. Download color-color ni dekat dalam kita punya komputer lah. Dan visualization ni kita boleh guna tree map bentuk menjadi macam pokok ni, ataupun dia ada satu lagi graph. Graph pun boleh juga. Mana macam graph bar lah. Okay. So advanced search pula, dah masuk kat part advanced search di dalam Web of Science. So dia tak berbeza sikit lah dengan Scopus, tetapi dia masih lagi bawa konsep Boolean and or not ni ada juga. Same ni tiba dia wujudkan, memang saya pun nampak dia memang ada benda ni, makna same macam tadi tu lah. Mungkin ada term keyword yang dia dekat-dekat masuk ke, dan juga near, dia boleh juga tolong cari. Dan kalau tadi kita pakai field code dia, yang ini dia pakai field tag. Nampak dekat sini, topik TS, title TI, dan hits dia berbeza-beza. Saya try topik lain, saya dapat title lain juga. So organization enhance, OG, organization, OO, dia lain sikit lah. Okay, so ni adalah dia punya apa yang kita boleh guna. Kalau tadi Scopus dia macam banyak sikit, dia dah asingkan kan. Boolean tu satu part, di bawah tak, ini dia sekalikan. Okay. So dekat sini saya cuba juga, first saya guna TI. Kalau kita tengok tadi TI adalah title. So saya guna title, okay, virus outbreak. So saya cari juga COVID, not TI infection, saya combinekan dengan O, TS. So refer balik, bukan kita ingat pun. TS adalah topik, iaitu virus infection. Ini saya letak asterisk. Saya letak asterisk, tutup kurungan. Okay. So bila dapat search result 431,805. So kalau nampak dekat sini sebenarnya dia sama macam Scopus. Dia dah keluar dia punya coding yang atas ni, apa yang kita cari dah ada dekat sini. Okay, dan sekiranya kita nak buat adjustment, anda boleh klik dekat sini. Search history, dia akan, kita nak edit ke apa ke boleh je. Klik dekat sini, search history, kita boleh buat adjustment dekat situ. Tak payah nak buka new search, type lagi sekali ke, tak perlu. Okay. So di dalam ni juga, dia ada juga function filtering. Sama lah macam Scopus tadi. Tengok nak pilih ikut publication years ke, nak ikut jenis bahan yang free saja. Kalau tadi dapat banyak, 431, katalah anda nak open access saja, kuranglah sikit, 199,000. Okay. Kemudian ada juga lagi filtering macam-macam kat sini. Dari segi kategori, bidang, subjek dan sebagainya pun boleh kita filterkan. Kemudian ini yang saya mention tadi, boleh edit. Katalah sebenarnya takkan nak type panjang-panjang. Kalau saya copy balik ataupun saya pergi je dekat search history, kita edit je balik. Dia memang ada dia punya tracker dia. Sebab tu kalau siapa yang dia sign in account dia, dia tak payah pening-pening lah, sebab dia ada history, dia dah boleh save dalam dia punya personalized account dia. Okay. Baik, seterusnya kat advanced search, nampak kat sini nampak dia punya tempat yang kita nak masukkan tadi, coding tu. Okay. Dah kembali, okay, dah kembali. Kejap. Diorang kata dah okay. Jangan diorang bagi harapan palsu je ni, sebab PTN Segamat dia dah habis kelas, kod lah. Boleh. Dah boleh? Ni Scopus. Kita buka Web of Science. Orang lain macam mana? Dr. Teguh Syarul sebab dia dalam UiTM tu. Boleh dah. Kita buka Web of Science pula. Puan Nur Fatihah cuba try. Okay, dah makin kurang orang dah okay kot. Okay, laju sikit. You try tutup, buka balik. Buka Web of Science ni. Scopus dapat. So Scopus kat sini dekat advance ni kita galakkan anda guna untuk enter query string. Kalau macam tu WOS di caps sudah okey. Oh ya ke? Okay, berjaya. Mari kita cuba. Web of Science. Kita cuba terus, kita masukkan keyword yang ini. Ni sebab saya dah siap-siap. Saya letak dekat chat, cuba orang dapat tak hits yang sama ni. Okay.
Maknanya kita minta apa ni sebenarnya? Biodiverse, sebenarnya dia akan cari apa? Biodiversity. Dan kalau conserve, ingat semalam kita belajar letak asterisk, dia akan cari apa? Conservative, conservation, apa lagi lah, apa saja yang berkaitan. Okay. Kita try letak dekat chat sekejap. Puan Noli, saya tak dapat pun. Dapat. Sekejap nak letak kat chat. Coding ni. Okay. Cuba try. Masukkan. Paste. Ni kerja senang lah. Saya tak tekan advanced search. Sekejap. Okay. So kita boleh letak paste. Lepas kita terus tekan. Ni time ni terpulang lah. Nak ikut time pun boleh juga kalau anda nak setting dan sebagainya. Kalau tak ada kita tekan je saja search. Okay. So nampak kat sini. Kita dapat 13. So bila kita pergi 13 ni, kita klik je yang nombor klik to view results. So dapatlah dekat sini. Dan dia ada juga search within results. Sama macam Scopus punya konsep. Katalah tadi saya nak cari apa, kita boleh masukkan keyword kita dekat sini. Katalah sebenarnya saya nak nature. So daripada 13 tadi, kita tekan, dia akan refinekan lagi sekali. Tinggal satu je. Okay. So export ni saya kena explain juga. Export ni, export apa? Export ke, ni anda punya references tadi. Nampak kalau Web of Science macam saya mention, dia gang dengan EndNote sebab dia company yang sama. So dia akan keluar dekat sini. EndNote desktop ataupun EndNote online. Online ni yang web punya lah. Okay. Kalau Mendeley dia kena pakai apa? Dia kena pakai web importer yang kat atas ni kalau kita nak save bahan ni. Okay. Kalau awak ada PDF dia tak ada masalah pun. Tarik je masuk dalam Mendeley. Okay. Itu Web of Science tadi. Sama kan? 13 dapat. Sama 13 juga. Okay. So seterusnya yang ini sebenarnya lebih kepada untuk lecturer ataupun academician ataupun researcher lah. Dia kalau nak tahu, kita nak carilah. Contohnya siapa author yang paling ikut sesuatu topik tu, macam contohnya bidang farmakologi ke, bidang medik ke, siapa author yang paling banyak publish paper, kita boleh guna analyze result tadi sebab kita boleh details pergi pada author tadi. Okay, kita nak tengok berapa banyak orang cite paper dan sebagainya, kita ingat kita guna sahaja daripada author tadi, kita boleh detailskan kepada citation report tadi yang sebelah kanan tu. Dan kalau kita nak tahu, okay, author ni contohnya macam nama-nama researcher macam Dr. Tengku Syarul ke, kita nak tahu dia ni dalam area apa, bidang dia. So kita boleh guna yang analyze result tools dan author ni, antara yang orang selalu tanya, saya buat short notes macam ni lah untuk kita boleh rujuk. Okay, dan ini adalah additional lah. Kalau macam researcher ni biasanya dia tahulah mesti ada ORCID ID. Dr. Tengku Syarul mesti ada. Dia punya ni macam ID, IC Kalau kita ada IC MyCard, kalau researcher ni mereka digalakkan untuk daftar diorang punya profile ini menggunakan ORCID ID supaya dia nanti boleh mapping. Kalau dalam Web of Science ke dalam Scopus ke, dia akan tarik ID yang sama. Mana tak adalah dekat Scopus ID lain, dekat kalau dia nak promote dia punya publication dan sebagainya, nak kena orang nak ingat nama dia ke apa, just guna saja ORCID ID ni. Dia macam IC kita lah untuk researcher lah. Okay, ni antara tips je. Okay, ini untuk promote research in Puan Diana. Yep. Nak request sebelum Puan Diana sambung yang ni, boleh tak request satu lagi untuk pencarian dekat Sign Direct? Sign Direct. Apa? Sign Direct? Nak try tengok macam mana kalau kita nak search macam tadi. Tadi kita guna web of Sign dengan Scopus kan? Kalau Sign Direct pula macam mana dia punya apa tu? Advance dia? Betul. Lambat dah pula lah. Saya pula yang lambat ni. Tadi betul-betul punya high peak. Marah dah orang cakap sorry benda. Okay. Apa beza bawah tu ada Sign Direct Open Access, yang tu untuk apa ya? Okay, yang Sign Direct Open Access ni, diorang dah letak je satu link
Sign direct ni sebenarnya dia ada juga dia letak memang orang boleh tak payah login ID password pun boleh. Dia bagi free open access. Sebenarnya bila kita search dalam Sign Direct, contohnya kita tarik semalam keyword virus infection tu, dekat tepi tu dah ada filtering dah open access. So kalau kita tengok kat sini nampak dia based on publication. Ni semua yang free dia dah bagilah. Nampak? Dia dah siap-siap open access. Kalau subscribe ni yang kita UiTM, mana kita boleh tahulah UiTM kita yang tadi. Kalau subscription better pergi yang atas ni. Subscription pergi yang atas. Bawah ni kita dah hyperlink open access. Sebenarnya banyak publisher dia dah bagi lagi sebab COVID ni kan. Banyak publisher dia dah bagi free open access. Okay, so kalau dekat Sign Direct, dekat advanced search dia, dia macam ni. Dia ada command apa? Dia ada command. Dia pakai field yang ini. Dia simple je sebenarnya. Kalau kita nak gunakan ini pun boleh. Dia dah, kat sini boleh letak nama author. Kat sini kita nak spesifik tahun. Ini kalau spesifik pages. Ni kalau kita ada title yang kita rasa macam mungkin ada tajuk. Contoh, kita boleh letak kat sini. Dan dia sebenarnya dia tarik function filtering tau sebenarnya dekat sini. Dekat advanced search dia. Katalah saya cuma nak, katalah research article. Saya cuma nak practice guidelines. Boleh je. Saya cuma nak case report saja. Kita bolehlah filterkan kat sini. Virus infection. Kalau kita ada nama author boleh letak. Ataupun katalah saya nak letak. Ada ke kaitan? So kita search. Mesti ada yang tak kena ni. Itu dia bagi tahulah. Tak kena kot Zika dengan COVID ni kot. Kita boleh edit balik kat sini. Okay, dapatlah. Sikit je, tak banyak. Advanced search dia. Dia tak sama juga. Dia tak sama macam kita tengok semalam EBSCO, dia boleh kan combine-kan ikut match, medical subject heading. Kalau Science Direct ni dia simple je. Dia sebab dia macam filtering punya function tu dia tarik kepada sini. Boleh tengok juga search tip dekat sini. Kalau nak tengok lebih detail lah dalam Science Direct. Okay, nampak? Simple je dia punya. Untuk kalau kita ada spesifik nak tahun ke. Okay. Boleh juga kalau jenis title, volume tadi kena taruh volume berapa sebab sometimes kan publication ni dia ada volume-volume dia, issue dia. So kat sini ada, nampak? Boleh juga guna. Nampak ni macam ni, dia dah bagi. Kita boleh je masukkan dekat dalam kita punya ni. Ni terms daripada medik. Ingat tak semalam kita belajar yang EBSCO medical tu. Hard hat tag tapi ada juga nama lain, myocardial infarction ni. Boleh juga. Okay, kita cuba sekejap. Kita biar je dulu, jangan tikkan lagi. Lepas tu kita tekan search. Boleh? Boleh juga guna konsep macam ni, doktor. Okay, faham. Tapi itulah dia guna tu je lah, boolean, yang boolean tu. And, or dengan not. 3 tu juga. So student dia tahulah dia nak cari apa sebenarnya. Jangan dia tersilap guna or dengan and tu pun nanti dia dapat search result yang tak dapat relates dengan dia punya topik juga. Okay. So orang lain boleh tak? Dah boleh dah ni. Dah traffic dah kurang dah. Semua gear 5. Sampai ke Kelantan ni pun sama. Diorang pun ada kelas tadi. Patutlah semua tak boleh akses. Okay. Kita try buka balik lah Scopus tadi. Kalau nak try. Rasa student dah boleh try dah. Dia dah traffic dia dah kurang dah sikit. Okay, kita pergi advanced search. Kadang jadi, kadang tak jadi tau. Sebab saya kadang-kadang pun saya main random je dekat dalam advanced ni. Okay, so kita boleh masukkan. Okay, katalah saya nak cari title ke apa ke pun boleh. Okay, kat sini. Dia akan minta kita type dulu title kita. Textual content. Ni. Dekat textual content ni, kita gunalah dulu. Dia tekan tanda tambah je. Contohnya title abstract keyword. Okay, so penting tu benda tu ataupun all field. All field ni dia cari semua sekali.
Okay, dia tak ada akan juruskan pada atau fokus pada title ataupun dekat keyword ataupun dekat abstract. All field ni semua sekali. Ataupun katalah kita nak minta dia cari dalam abstract saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kita tekan je lah tanda tambah ni. Nampak? Nampak tak dia dah ada cursor dekat sini. So title, apps, key, author, katalah nak cari apa? Topik apa? Siapa ada topik-topik ni nak minta cari? Cari. Siapa yang ada keyword tu boleh tempel dekat chat box tu. Nanti mungkin Puan Diana boleh copy paste. Kalau korang nak try kan. Kalau nak try boleh je. Ataupun saya type. Ni biasa sangat. Virus. Dora ni. Kat sini dia pakai, kalau kita pakai term medik pun dia boleh cari. Tapi kalau kita tak sure term medik, kita refer lah tu yang EBSCO medical subject heading tu. Kita cari tentang blood lagi. Yang nak cari, student nak cari apa ni? Kejap, tengok ada ke keyword-keyword yang dia nak minta. Saya cari. Tak ada pun. Kata dah dapat. Okay ni lah. Ui, leptospirosis ni apa benda? Macam bukan yang virus dekat tu kan? Itu kencing tikus. Okay. So kita try. Okay, kita try cari berjaya ke tak berjaya. Okay. Lepas tu kita gunakan combination N. Tekan saja tambah. Nampak? So nak cari apa? Dia terus apa? Kalau dia ada lagi terms yang lain dan sebagainya, kita boleh je. Katalah nak cari. Cuba letak leptospir. Lab, L-E-P, lab. L-E-P. L-E-P. Okay. T-O. T-O ada dua T-O. L-E-P, T-O. S. P-I. P-I. R. R. Lepas tu buat asterisk tu. Okay, letak asterisk. Mana ni? Asterisk saya. Okay. Kalau jadilah. Ataupun kita nak cari apa lagi, affiliation pun boleh, author, ataupun kita cuba ni dulu. Percaya tak? Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Kita tekan search. Okay, ada 75. Tak adalah warga sangat kalau dapat terlalu banyak ke apa. So daripada sini kita boleh nak filterkan ikut author ke apa ke. Boleh nampak kat sini subject area dia banyak lagi ni bawah ni. Affiliation boleh terus nampak. Ada tak UiTM masuk buat kajian tentang ni, kita boleh tengok juga. Tak ada pun, University of Colombo ada lah. Okay, funding, siapa yang sponsor, grant-grant apa semua. Okay. So sama, view at publisher, ingat kalau UiTM Puan ada. Diana, ada saya nampak year kat sebelah tu. Year tahun. Sekejap. Dia dah pergi ni pula. Okay, mana year? Okay, year. Itu apa maksud dia? Year patut ada 2020 ada 13, 2019 ada 10. Okay, ini membawa maksud yang kita tengah cari ni, leptospirosis, biomarker ni apa semua yang berkaitan ni dalam title, abstract, key dan juga dalam author tu bermakna kita boleh klik view more ni, kita boleh, katalah saya nak view all. Okay, kita boleh filterkan ikut tahun bahan tu diterbitkan. Maknanya kita tahulah. Maksud dia tahun 2020 ada 13 artikel yang berkaitan yang kita cari tu. Macam tu maksud dia. Betul. Kita boleh limitkan. Katalah saya nak 2020 saja. Saya tick. Kemudian saya tekan limit tu. So dia akan listkan nanti di tengah-tengah tu yang 2020 saja. Nampak? So kita tahulah year 2020, year 2020, year 2020, year 2020, year 2020, 2020 sahaja. Okay, ni nama jurnal. Ni yang tadi saya cakap, kalau kita nak tengok performance jurnal tu ke apa. Tapi biasanya student bila dia nampak macam ni, dia nampak nak tengok author pula. Boleh je spesifik, kita boleh filterkan lagi. Pergi lagi in depth kepada ni. Kalau tadi nampak, dia banyak. Sekarang tadi kita dah pilih 2020 je, so ada 13 je lah yang dikaji.
yang berkaitan dengan leptospirosis ni semua. So kalau dia nak bahan ni, contohnya macam tadi, nampak dia dah pergi pada page ni Taylor and Francis. Taylor and Francis ni nampak dia keluar login sebab Taylor and Francis UiTM tak langgan. Kita cuma langgan selected package sahaja. So bila ni kalau dapat boleh baca abstract je lah pun. Kalau saya tekan ni kalau ada PDF, ingat semalam yang kita guna Copenio dengan Unpaywall tu. Kalau dia ada PDF tu boleh berjaya, dia akan keluar ni lah terbuka. Tapi ni tak ada, hanya boleh baca abstract sahaja. Kalau kita tengok yang lain-lain ni, contoh macam ni. Plasma ni, saya tak tahu dia dalam jurnal apa. Saya tengok sekejap. Ini lagi lah kalau ada keluar-keluar. Ni open access. Kalau open access, biasanya dia akan bagi kita untuk download. Sekejap, scroll bawah sikit. Nampak? Saya ni sebab, nampak ni? Dah terkeluar dah yang warna, ingat tak semalam Unpaywall yang kita belajar tu? So dia dah bagi tahu dah ni, kalau compare yang tadi ni, ni mati, tak ada lah, lupakan je, baca je lah abstract. Ataupun yang ini nampak, dah ada. Okay, so boleh je download lah terus artikel ni, PDF ni. Kalau saya tekan ni, terus dapat PDF. Nampak sikit. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak sampai 5 second dah dapat dah ni. Diagnostics. Yang okay, dah dapat dah. Okay. Okay, berjaya tak? Berjaya tak? Cuba try. Ni kena cuba, kalau tak cuba nanti kan tak nampak real dia. Okay, so dah dapat lah artikel ni, mana yang ada open access tu dia dah bantu awak untuk download terus PDF artikel. Okay. Boleh. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak minta cari lagi apa-apa? Okey, kita tengok pula dalam Web of Science pula. So, search history ada. Kalau tak ada, kita pergi search balik lah. Buat new search. Tengok dalam advanced search dia tadi. Okay. So ini adalah Web of Science. So kita kena type malangnya dalam Web of Science tidak ada yang kita boleh plus tu tak ada. Dia memang warga sikit. So kita tekanlah PS sama dengan, ambil tadi balik keyword tadi. Okay. Ubah-ubah sikit je dalam kita guna Web of Science tadi. Mana saya punya Web of Science tadi? Okay. Ni balik. So dia punya beza sikit lah. Kalau dalam Scopus tadi boleh tanda-tanda plus. Yang ini tak. Ini kita type manual. Apa? TL also biomaker. Kalau kita ambil lagi apa? TI pula. Dalam title dia ada tak? Mention pasal virus. Okay. Boleh. Ataupun letaklah tanda ni. Okay, biomaker sama dengan TI, apa lagi nak? Publication name ke? Organization enhance ni sama. Dia kalau yang tadi, marah-marah tadi tu. Okay, so katalah saya tekan search. Jadi ke tak jadi ni? Kita tengok. Ada ni nampak? Ada benda yang tak kena ni. Missing boolean. Oh, apa yang tak ada? Siapa perasan? Apa yang saya tak letak? N. Semua orang bijak sekarang. Tak letak N. So kita tekan connector dia. Apa ni? Tengok nampak lah. Apa yang tak kena ni? Jangan ni masalah dia kena tengok balik. TS sama dengan laboratory biomaker and TI. Betul? Title, virus. Oh, kurungan kot. Kurungan tak ada. S sama dengan. Dia kena try and error sebab kadang-kadang kita buat kadang jadi, kadang tak jadi. Sekejap, tengok betul tak dalam letak. Untuk biomaker sama dengan, okay, tutup kurungan dekat sini. And TI sama dengan, left apa pula lagi, sekejap. Sebelum virus tu kot kena tak Sebelum kurungan. virus tu, saya rasa kena tak kurungan. Okay, cuba.
Baik, tak berjaya juga. Apa ni lagi? Sebab dia kita type manual. Sekejap TS sama dengan okay, persis biomaker, betul. Betul. Okay, and TI tak boleh ni. Virus strip. Aduh, invalid pula. Please check syntax. Inilah kalau kita ada benda-benda kita meninggalkan dia ni. NTI sama dengan virus. Betul lah ni. Kita ubah. Baik, tak apa juga. Benda ni kumangan ke? Sekejap Cuba not tertukar dengan or. Kita try O pula. Tak mau juga. Apa ni sekejap? Sama dengan virus. Stream TS sama dengan. Okay. Betul. Hubungan. Proses. Or tu kena mengikut. Apa? TI ke TS ke apa tu? Ada tak? Kena letak tak? TS saya letak TI pula. Jauh sikit. Apakah lagi? Kejap. Saya biomarker. Tutup kurungan virus tu. Baru berjaya. Masya Allah, baru dapat 422,480. Okay, kat sini pun sebenarnya ada dia ada untuk kita edit combination ke tidak, exclude ke ada. So dia bagus sikit lah walaupun dia ada kekurangan dia tak boleh nak buat manual. Okay, katalah contoh kita pergi balik search history tadi. Siapa nampak kat sini? Dia ada dan juga sebenarnya kita boleh edit dekat sini. Nak guna apa kalau saya katalah sebenarnya saya nak end, saya tekan ni balik. So saya tekan balik combine. Okay, tak boleh juga. Ada ni tak kena ni. Kalau nak edit kat sini, kita pilih combine. Jadi apa? Terbang pula. Okay, tak jadi pula. Okay, so dapatlah ni 422,480. So banyak jugalah ini sama juga tahun nampak. Tapi ter-advance 2021 dah ada 6 dah. Boleh juga. Kita tengok 2021 ni paper dia. Apa dipublish? Tahun depan 15 Februari 2021. Ada yang free dah ni nampak. Free full text walaupun dia tahun depan. Okay, open access. Mana ada 3 bahan dekat dalam ni yang awak dah boleh dapat dah. Okay, boleh. Semua orang dah boleh try dah sebenarnya. Search history, kita boleh klik more. Nak save lah kat sini. Saya pun nak save. Next time boleh kita copy je. So kalau anda ada sign in yang personalized tadi, sebenarnya dekat bahagian search history, search alerts ni semua kita boleh save lah. Maknanya tak perlu dah nak type lagi sekali ke apa ke. Okay, ni saya tak sign in sebab tu dia tak keluar sign in. Okay, so journal citation report di sebelah sini. Journal citation report kat sebelah sini. Kalau kata nak tengok kita ada satu journal ke, macam Dr. Tengku Syarul ada tahu certain journal ke, kita boleh juga browse by journal, by category ataupun kita enter saja journal name. Contoh kalau saya type kat sini, bidang ni bidang apa bidang kesihatan katalah Tropical biomedicine. Cuba try. Tropical. Jauh sikit biomedicine. Di dalam ni. Tropical journal, tropical conservation, tropical geography. Ni. Tu. Okay. Betul. So kita boleh tengok dia punya performance dia. Kita nampak sikit. Okay, so kita tahu dia punya frequencies dia. Dia setahun ada 2 kali. So bidang dia parasitologi ni lah, bidang Dr. Tengku Syarul. Kemudian kita boleh tengok juga performance 2018, berapa dia punya journal dia, berapa yang dia hasilkan. Kalau nak tengok all years pun boleh, dan biasanya orang nak tengok apa, orang nak tengok yang inilah rank.
Dia dekat mana? Q1 ke Q4, Q4 tahulah bidang-bidang, kalau dia dah masuk dalam carta ni, kalau kita tengok ranking dia, nampak 2019 dalam bidang parasitologi ni, dia duduk di tangga 37 daripada total overall 38 sepanjang 2019 tu. So dia tak jauh sangat lah Q4 kalau kita tengok dekat sini. So kalau siapa lecturer UKM, kita tengoklah sebenarnya dia dah masuk dah ni Q3 tahun-tahun dululah di 2013, 2014. Tapi kita nampak kat sini, kita nampak dia makin lama makin naik dia punya publication tu. Okay, ada lagi. Adalah pula ni impact factor, metric trend. Dalam open access berapa. Kalau tengok kat sini sebenarnya, kita boleh nampak apa. Malaysia ni malas tulis ke, malas buat kajian ke tak? Kita tengok ni 129 kita beat, 48 ni kita beat siapa? Kita beat England tu. Sebenarnya kalau orang kata orang Malaysia ni malas nulis ataupun kita punya researcher ni tak bagus, sebenarnya kalau tengok kat sini ranking Malaysia saja dah 129. Dan kalau kita tengok kat sini kita boleh nampak UM memang dah confirm lah 59. UPM, Dr. Tengku Syarul punya mesti dulu 18. Kita boleh nampak lah UITM 9. Kita di bawah Islamia University Bahawalpur ni. UKM nampak ada 12. Tak jauh sangat lah, tapi still kita punya researcher bagus jugalah. Menulis juga. Nampak kat sini. Bid kan, kalau tengok kat sini top 5, Malaysia USM masuk. Institut Penyelidikan Perubatan IMR pun masuk. Lepas tu UM pun masuk dalam ranking. Itu yang tak faham tu kalau macam orang kata orang Malaysia malas menulis, menghasilkan kajian. Kalau kita nampak kat sini, data tu memang dah clear dah. Okay. Okay, so ada soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? So rasanya itu je kot yang saya share. Dia doktor nak ataupun student nak tanya apa-apa ke, saya stop dulu present. Yang penting kena try and error sebab Web of Science tu tengok tadi 2-3 kali, kali ketiga kita try baru dia berjaya kan. Pelajar ada apa-apa nak tanya? Diorang masih lagi semangat mencari bahan rasanya. Mencari bahan daripada semalam. Dah banyak ke dapat? Dah buka-buka dah? Connected papers, apa lagi tadi semalam yang saya mention tu, scholarship. So kalau student dia biasa tahu yang dia lebih prefer untuk cari yang inilah, advanced search. Kalau macam researcher tu, dia sebenarnya nak tengok performance author, nak cari spesifik. Maksudnya kalau dekat Web of Science dia pun boleh juga nak tengok author punya sejauh mana dia orang kata dia hasilkan kajian dan sebagainya, boleh je. Dia lagi satu untuk ni lah kalau pensyarah, untuk kita verify dalam Prisma tu, pengesahan jawatan apa semua tu, dia masa tu dia akan kena bagi data-data yang link Web of Science, dia kena bagi link yang Scopus ni untuk kita semak. Memandangkan dia cakap tadi pasal Prisma tu kan, bila saya bagi link Web of Science tu, saya pergi, bila orang yang verify pada PITA tu, dia buka, dia kata dia tak boleh buka benda lah tu, and then dia suruh saya attach kembali link, especially kalau link daripada Web of Science. Sedangkan bila saya buka, ada link tu, saya copy masuk di dalam data tu, save. Bila dia orang nak verify, mengatakan yang jurnal saya tu memang betul-betul Web of Science, dia orang buka link tu tak dapat. Tak dapat. Kalau link, doktor bagi link yang mana? Ada dia punya ID nombor tu tak? Tak, saya copy daripada atas tu. Copy yang daripada link atas ya, yang kita klik kat atas kan. Dia akan keluar link tu, saya terus copy and then saya terus paste. And then bila saya buka balik, boleh. Tapi bila orang PITA buka tak boleh. And then dia still lagi tulis status KIV. Dia suruh saya paste. Sedangkan saya dah paste benda yang betul. Kenapa jadi macam tu Puan Nur sila jawab. Puan Nur dia yang verify. Dia verify Prisma tu. Dengar. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Untuk Prisma saya nak menjawab sebab memandangkan 2-3 bulan lepas memang Web of Science memang ada masalah dengan link. So baru-baru ni, baru minggu lepas kami dapat arahan daripada RMC
yang mana pihak RMC tak dapat solve pun masalah Web of Science tersebut. So memang sebenarnya masa kita nak buat validation, memang kita tak dapat nak buka langsung link tersebut. Sebab kita akan buat validate based on kepada link. So maksudnya kalau pensyarah letak link yang betul, baru kita akan validate. Tapi dengan masalah Web of Science ni, WOS ni, kita terpaksa kena, baru minggu lepas lah, saya pun tengah duk run untuk semakan. So sekarang memang kita akan check by title. So doktor jangan risau, kita tengah tunggu queue juga sebab sekarang saya tengah work hard untuk fakulti perakaunan. So insyaAllah lah, dalam masa terdekat ni insyaAllah saya akan cuba validate semua. Okey. Sebab di peringkat kami, di peringkat macam saya yang masukkan data tu, kami tak ada masalah tau. Bila kami copy paste and then buka balik link tu boleh. Rupa-rupanya di peringkat sana nak verify tu tak ada link tu tak boleh. Dia keluar error. Okey. Memang untuk 2-3 bulan lepas memang saya memang tak berani langsung untuk sentuh Web of Science. Sebab kita tak boleh nak buat validation langsung. Tapi sebab baru-baru ni, baru minggu lepas saya dapat arahan daripada Shah Alam jugalah yang menyatakan kita kena validate mengikut title. So maksudnya memang panjang kerja kami. Kami kena kena copy title tu. So kita akan buat pencarian macam biasa dekat Web of Science kalau ada, sebab Web of Science pun mungkin doktor dah familiar macam mana. Walaupun kita masuk title sama pun ejaan lain terus tak dapat detect kan. Tu pun masalah jugalah. So kena tengok balik betul ke tak ejaan, space terlebih ke. Situ memang makan masa sikit lah. Tapi kalau tak ada masalah memang saya akan terus validate, yes. So kalau macam sekarang saya dapat email notification untuk KIV tu, maksudnya saya tak perlu buat apa-apa lah? Tak perlu. Memandangkan as long as artikel tersebut memang ada dalam Web of Science, kita akan validate. Kita akan cari, Nur Fatih akan cari title juga Nur kan? Sebab kita banyak, kita tak accept link tu je. Kita akan cari. Kalau untuk Scopus kita base kepada link je. Okey, faham. Selalu doktor bagi link yang ini tak? Dalam Web of Science, doktor bagi yang ini tak? Tak, ini saya copy yang atas tu, atas tu. Terus macam ni, right, copy. Ya, betul. Dia kena link daripada copy je, bukan daripada DOI. Okey. Okey. Masih. Sebab kita orang tahu semua orang ke pasal Prisma. Sebab Puan Nur je yang ada authorized. Saya tak ada. Saya pun tak pergi dia punya briefing sebab satu kampus orang je kan Puan Nur yang boleh verify. Dia tak boleh lebih daripada 2 orang. Ya, yang jadi lagi masalah saya cover untuk keseluruhan UCS. Saya sangat mengambil masa. Saya minta maaf sangat siapa yang doktor saya wakilkan lah. Doktor Ifon kawan-kawan juga. Itu hari Dr. Ted pun bising, siapa yang verify Prisma yang ni? Terus saya kata doktor, orang tu lah yang buat kelas, orang tu lah yang buat consultation, orang tu lah yang jaga kita punya chat, orang tu lah. Tu yang kadang-kadang saya macam alah tak apa, kalau mana-mana kita boleh bantu. Macam pagi tadi pun kelas puncak perdana, saya secara maya cover kelas sana pula sebab ada orang pun penuh juga. So itu yang macam kita pun macam tolong-tolong juga ni. Ada yang diimport pergi dengkel tadi, pagi tadi ada program speed reading tu. Yang pegawai puncak perdana cover untuk dengkel juga. So gitu kan. Macam cover-cover jugalah. Student tak ada soalan nak tanya? Saya nak tanya. Ya. Pasal topik dengan title dalam Web of Science tu, dia ada beza ke kita bergantung pada kita nak letak macam mana? Title dia akan pergi pada title. Title maksud contohnya dekat dalam tajuk sesuatu penerbitan tu, contoh impact of 2 different dehydration method on. So kita tahu dalam title dia akan crawl keyword tersebut. Topik boleh jadi dekat title tu tak ada tau perkataan contohnya virus infection tu tak ada. Tapi Web of Science ni dia dah tarik dah. Sebenarnya dari segi keseluruhan artikel tu sebenarnya berkaitan dengan topik blood infection. So itu perbezaan dia. Jadi awak kena identify awak nak guna title ke, awak nak guna topik ataupun nak guna dua-dua sekali pun tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, so faham title TI bermakna jika awak cari macam tadi tu lab proses apa semua tu, dalam tajuk tu memang akan ada wujud perkataan yang awak type tadi tu, lab proses tu.
Tapi boleh jadi juga kalau awak letakkan combination topik, walaupun dekat title tak ada perkataan tu tapi sebenarnya topik tu dia berkaitan dengan awak punya terms tu, dia akan crawl, carikan juga. Okay. Ada lagi soalan-soalan? Ya, Puan Nur, diorang dah isi attendance dah? Pada saya baru 18 orang. Mana lagi yang lain-lain tu tak isi? 18. Campus lain boleh isi je, Afikah isi je. Yang mana-mana Sarawak tu kita tahulah nanti. Kita just nak masukkan dalam senarai kehadiran. Okay. Tak cukup tu. Evaluation dah bagi ya Puan Noh? Evaluation form, kalau tak ada soalan boleh juga bagi evaluation form untuk orang evaluate lah. Ada ke soalan lagi? Puan, kalau kita guna so confirm ke research bagi tu tepat dengan keyword yang kita tulis dekat advanced search tu, atau kita kena screen juga semua paper tu melalui abstract dia lepas download. Kalau Scopus dia dah crawl dah melalui abstract dengan keyword tadi. Kan dia ada satu pencarian tadi dekat dalam Scopus yang kita tekan document title, lepas tu dia akan cari juga dekat abstract ABS-keyword. So dia dah serentak. Ada pula lagi dia punya dalam textual field code tu kita boleh dashkan dengan author pun boleh juga. Dia akan tarik ikut tu lah, sebab tu kalau perasan bila kita dapat hits tu dia dah kuning-kuning kan. Maknanya dia akan pergi into depth. Itu yang kita buat bila kita dapat search result tu, kita boleh terus screening menggunakan abstract dulu. Buka je abstract, kita baca dulu. Okay, betul ke tak betul. Tapi biasanya bila kita buka abstract tu, apa keyword yang kita cari tu dia dah kuning-kuning kan. Sebab tu kita minta anda guna, kalau pelajar guna advanced search tu. Web of Science, ya, TI dengan TS. Janji masa awak nak cari tu awak dah identify lah. Awak nak keyword ke topik awak tu, ejaan betul ke tak, dia punya terms tu, kalau dari segi medik, spelling, semua tu kena identify dulu sebelum cari. Puan Diana, yang untuk reference tu Puan Diana suggest EndNote ke Mendeley nanti nak booking? Kita masih sama je guna APA. Cumanya sebelum ni kelas doktor dah guna apa? Mendeley kan? Mendeley. Dah guna Mendeley sebab Mendeley ni dia lebih simplify sebenarnya. Dia simple, dia tak terlalu complicated sangat macam EndNotes. So kita pakai Mendeley nanti? Kita pakai Mendeley. Sama je kalau dia dapat bahan daripada Web of Science pun, bila dia dah dapat PDF tu, sama je nanti dia kena drag masuk dekat dalam Mendeley juga. Alright. Cuma farmasi saya tahu dia memang takkan pakai Mendeley. Dia takkan pakai Mendeley lah, sebab biasa student dia pun kalau datang dia akan cakap kita tak nak. Dia orang sebab dia orang lecturer dia, supervisor dia memang dah biasa guna EndNotes, so dia prefer ni lah. Dia prefer guna EndNotes. Dia ada kelebihan lah sebenarnya. Kelebihan dia sebenarnya masa kita buat citation, dia ada keadaan di mana kalau EndNotes ni dia punya features dia, satu lagi dia banyak step. Kena klik ni, klik ni, klik. Itu yang saya nampak. Kemudian kelebihan dia yang itu dia punya rasa kekurangan lah. Kelebihan yang keduanya adalah untuk kita type manual. Maknanya bahan-bahan ni kadang-kadang kita dapat reports. Dalam Mendeley dia ada 20 format je. Tapi dalam EndNotes ni kita katalah kita rujuk kepada pathology report lab ke. Macam ni kita nak masukkan. Kita nak consider artikel ke, kita nak consider dia apa ke. Tapi dalam EndNotes dia ada
untuk fill untuk kita masukkan reports apa semua sebab dia ada lebih daripada 50 yang manually kita kena insert tu. Kemudian yang ketiga yang saya nampak dari segi notes, kadang-kadang kita nak buat editing in terms of kita hanya nak bahan tu appear di dalam bibliografi tetapi tak masuk dalam kita punya statement according to ke apa kita tak nak cite. Kita hanya nak kadang-kadang student dia baca, contoh sebagai keadaan dia baca artikel tu, okay saya dapat idea sikit lah, saya dah dapat idea masa saya baca ada satu buku ni. Okay, jadi dia tak cite tau buku ni tetapi dia guna tak bahan buku ni untuk dapat idea dia tulis. Automatik maklumat bahan ni akan dimunculkan di dalam dia punya references ataupun bibliografi dia tetapi tak muncul dekat dalam dia punya site yang di site dalam kurungan tahun, koma semua tu tak. Sayanglah kalau dia ada 30 buku dia baca just untuk dapat idea, 30 tu maklumat buku tu hilang. Mati macam tu je, tak isi dalam dia punya bibliografi ataupun references. Jadi dalam EndNotes ni dia ada satu function untuk kita wujudkan benda tu. Dalam Mendeley tak ada. Dalam Mendeley dia sendiri kena decide. Kalau dia, ni dia kena masukkan manually lah. Kalau EndNotes kita boleh on dengan off kan dia. Satu kelebihan lah. Tapi selalunya student logiknya dia apa je yang dia baca dia nak cite. Apa je dia baca dia nak cite. Guna Mendeley je lah senang. Setiap kali supaya cuma yang penting masa dia nak cite tu dia buat paraphrasing ataupun rephrase. Selamat dah. Okay. Okay, ada lagi soalan-soalan? Ada lagi ke? Saya buka. Ada lagi. Tak ada dah soalan. Okay, kalau tak ada soalan, terima kasih semua dah isi kehadiran. Feedback sekali Puan Nur dah bagi juga. So mungkin sudah boleh praktis lah. Sebenarnya benda ni pun kena praktis. Saya pun Tori ada yang jadi, ada yang tak jadi. Sebab tapi pada saya bila kita dah familiar penggunaan advance tu, dia sebenarnya lagi membantu sebab kita dah macam dah tahu dah topik kita apa, kita dah tahu dah kita nak cari apa, kita lebih boleh detailskan kita punya pencarian tu. Tak adalah dapat hit terlalu banyak dan banyak habiskan masa nak filtering. Okay. So, saya akan stop recording. Mungkin ada nanti lepas ni nak tengok balik ke apa ke. Cuma dia buang masa sikit lah sebab awal-awal tu kita tak boleh access kan Scopus dengan Web of Science. Mungkin lepas ni nanti anda boleh real sendiri dekat rumah. Slide ni nanti saya share dengan Dr. Teguh Syarul untuk student.